Assalamualaikum dan salam sejahtera. Matematik tahun 3. Selesaikan masalah wang. Buku aktiviti. Muka surat 89 dan 90. Mari kita menyimak buku aktiviti kita bersama-sama. Sudahkah kamu bersedia dengan pensel warna kamu? Okey, baik. Selesaikan masalah aktiviti 1. Nombor 1. Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama ialah RM5,426.70. Jualan pada hari kedua pula ialah RM4,381. Soalannya, kira jumlah jualan tiket untuk 2 hari itu. Okey, baik murid-murid, apakah ayat matematik yang paling sesuai? Hari pertama berapa? RM5,426.70. Hari kedua, kita tulis dulu RM4,381. Apakah operasi yang kita patut gunakan? Okey, operasi apa? Okey, bagus. Operasi tambah. Kenapa kamu kata operasi tambah? Sebab dia minta jumlah hari pertama dan hari kedua. Okey, baik. Mari kita menambah bersama-sama. R huruf besar, M huruf besar. RM5,426 .70. Lepas tu R besar, M besar, RM4,381. Tak ada sen, kita letak sifar. Simbol tambah dan garis. Kita guna warna lain supaya nampak. Sifar tambah sifar. Sifar. Tujuh tambah sifar. 7 titik perpuluhan. 6 tambah 1. 7. 2 tambah 8. 10. Tulis sifar. 1 naik atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 4, 9. R besar, M besar. Kita buang yang kecil ni kejap, cikgu nak garis. Okey, kita garis. Garis 2 lah jawapan. Jawapannya ialah RM9,807.70. Okey, siapa yang betul jawapan dia? Kita tanda right sama-sama. Okey, bagus. Soalan nombor 2. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, setiap orang menerima RM250. Berapa orang murid yang menerima hadiah? 9 orang. Jadi, apa soalan yang ditanya? Dia tanya adalah jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Jadi, mari kita tulis. Seorang dapat RM250. Murid berapa orang? 9. Apa operasi yang patut kita gunakan ialah darab. Kenapa darab? Sebab dia minta jumlah nilai hadiah. Okey, kalau nak tambah, boleh.
Kita boleh tambah 250 tambah 250 tambah 250. Dia seolah-olah macam ni tau. Kita ada orang. Cikgu lukis orang lidi je lah kat awak ya. Okey, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Okey, cikgu tambah kat sini tak muat. 9 orang. Setiap orang ni dia dapat 250. Yang ni dapat 250, yang ni. Semua orang dapat RM250. Okey, faham ya? Kalau kamu nak tambah pun boleh. Tambah 250, tambah 250, tambah 250, tambah 250, tambah sebanyak 9 kali. Tapi takkanlah kita nak buat kerja macam tu. Jadi kita mendarab. RM250. Kita gerakkan sikit RM250 darab dengan 9. Kita nak tulis sifar 9 kat mana ya? Perlu ke tulis sifar 9? Okey, baik kita tulis kat sini lah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar kecil ni cikgu buang macam biasa. Dan nombor 90 pun kita buang sebab dia yang ke-10. Nanti kita pening. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ke-9. Okey, cukup 9. Okey, sekarang sifar darab 9. Ingat, apa saja nombor bila darab dengan 9, bila darab dengan sifar, jawapannya mesti sifar. Apa dia? Apa saja nombor bila darab dengan sifar, jawapannya mesti sifar. Okey, seterusnya 5 darab 9. Okey, 5 darab 9, 45. 45. Kita tulis apa? Kita tulis 5, 4 naik atas. 2 darab 9. 2 darab 9. Mana tadi 2 darab 9? 18. 18 dalam mulut kita, 4 dekat luar. Okey, kita buat jari kita. 18 tadi, 19, 20, 21, 22. Jadi 18 tambah 4, 22. Jadi tulis apa? 2. Naik atas tak boleh, tulis sebelah dia je. Jadi R besar, M besar. Apa jawapan dia? Cikgu buang yang kuning-kuning cikgu conteng ni ya. Awak tak suka tengok ni, saya tahu. Okey, saya conteng-conteng kuning ni saya buang. Okey, jadi jawapannya RM2,250. Okey, siapa betul? Tanda right jawapan dia. Okey, soalan nombor 3. Okey, macam mana soalan nombor 2? Ada masalah ke? Okey, baik. Kita pergi soalan nombor 3 ya. Ayah, simpanan saya sekarang ialah RM1,121.95. Berapa simpanan Aiman tadi? RM1,121.95. Ayah cakap pula, ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi RM1,500. Jadi berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, sekarang Aiman ada duit RM1,121.95. Okay, kita buat kotak kejap. Saya nak tunjuk dalam bentuk kotak kat awak ya. Aiman ada RM1,121.95. Kemudian ayah dia bagi duit. Tak tahu jumlah dia. Okey, ayah dia bagi duit. Tak tahu jumlah dia. Kemudian duit dia menjadi RM1,500. Macam mana kita nak cari soalan dekat situ? Jadi,
Boleh kita tulis dalam ayat matematik kita atau cikgu nak tukar dulu ayat matematik tu. Okey, tak apa. Kita tulis kat bawah dulu. Okey, katakanlah 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 ni kita tak tahu. Jadi apa patut kita buat? Okey, bagus. Jadi kita tukar ayat dia. 3 tolak 1 sama dengan 2. Yang ini tolak yang ini. Jadi kita tulis elok-elok balik. Yang 3 tolak 1 kita padam. Kita dah faham dah. Tadi kita nak bagi faham je. Okey, jadi kita tukar. Apa tadi? 1,500 tolak RM1,121.95. Okey, jadi kita tulis cantik-cantik dalam ayat matematik kita. 1,500 tolak RM1,121.95. Okey, baik, kita tulis dekat dekat petak supaya kita senang mengira. Okey, cikgu letak titik perpuluhan di sini, di sini, di sini. Okey, 1,500. Kenapa cikgu suka tulis daripada belakang? Tak tahu, cikgu suka tulis daripada belakang. Sebab saya rasa bila menulis dari belakang, kemungkinan untuk salah kita tu susah sangat. RM1,121.95. Jadi yang kat belakang ni apa nak tulis? Sifar, sifar. Okey, kemudian kita garis. Maaf kalau tak tulisan tangan cikgu bengkok. Okey, seterusnya kita menyelesaikan sifar tolak 5. Tak boleh pinjam. Kita pinjam kat sini. Ini tinggal 4. Sini jadi 10, kita pinjam lagi tinggal 9. Lepas tu 10, pinjam lagi 9. Ke sini jadi 10, kemudian pinjam lagi tinggal 9. Sini jadi 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 9, habis. Sifar 9 tolak 1, 8. 9 tolak 2, 7. 4 tolak 1, 3. 1 tolak 1 habis. R besar, M besar. Okey, jadi berapa? Berapa duit ayah dia bagi? RM378.5. Okey, baik. Siapa yang betul? Okey, boleh tanda right ya. Okey, ada masalah nombor 3 ni. Ada soalan nak tanya? Cikgu suka conteng-conteng. Lepas tu kami tak faham. Cikgu padam sikit ni. Ting. Nombor 5 tak cantik. Okey, kita tulis bagi cantik. Nombor 5. Cantik dah tulisan cikgu tu. Okey, yang ni pun nak buang. Okey, baik. Okey, ada yang nak salin ke? Okey, kita terus ke nombor 4. Soalan nombor 4. Encik Kumar membayar RM10,000. Berapa ringgit dia bayar? RM10,000 kepada 8 orang pekerja yang menerima upah yang sama. Soalannya, kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Macam cikgu cakap hari tu kan, setiap orang, setiap pekerja, setiap kotak, setiap belon. Bila keluar setiap tu automatik dalam kepala awak bahagi. Atau soalan dia diagih-agihkan, dibahagi sama rata. Itu maksudnya memang bahagi. Jadi kita nampak kat sini ayat matematiknya ialah berapa? 10,000 bahagi dengan 8. Itu saja. Itu ayat matematik dia. Okey, mari kita kira. Okey, 10,000 bagi 8. Kita tulis dia punya ni dulu. RM10. Okey, bahagi dengan 8. Mula-mula R besar, M besar ikut naik ya. Okey, sifir 8. Mari kita tulis sifir 8 dulu. Mula-mula kita kurungkan sifar. Ingat ya, sifir 8 kawan dia sifir
2. Okey. Kalau lupa pasangan dia, ingat satu benda je cikgu nak pesan 8 tambah 2, 10. 7 tambah 3, 10. 6 tambah 4, 10. Pasangan sifir dia pun sama. Kalau 8 pasangan dia memang 2. Kalau 7 pasangan dia memang 3. Kalau 6 pasangan dia memang 4. Awak jangan bertukar. 3 pasangan yang memang tak boleh dipisahkan. Okey, 8 pasangan dia 2. Ingat 2. 8 mula dari bawah ya. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Sebab dalam longkang ni, dalam parit ni, kita ulang balik. 4, 5, 6, 7. Okey, baik. Kita tulis anak-anak dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita teruskan. Kalau 1 kita ada, maksudnya mana cukup ada RM1 nak pergi beli barang RM8. Tak boleh. Jadi tak boleh. Jadi kita ada 10. Okey, 10 ada tak? Okey, ada. Dia yang ke-8. Okey, dia yang pertama, nombor 8. Saya bulatkan dan saya gariskan. Nombor 8 saya bulat, nombor 1 saya garis. Yang garis naik atas, yang bulat tulis kat bawah. 10 tolak 8, 2. Okey, bawa turun, sifar. Kita ada 20. 20. Kita nak ambil berapa ni 20 ni? Ni ada 16. Tak nampak. Okey, baik. Saya tukar warna lain. 16. 16, kita bulatkan 16, kita garis 2. Yang garis naik atas, berapa tadi? 2, duduk atas. Yang dalam bulatan tulis di bawah. 20 tolak 16, pinjam 1, 10 tolak 6, 4. Bawa turun, sifar. Kita ada 40. Ada tak dalam sifar 40? Ada, dia yang ke-5. Jadi 5 ni naik atas ya. 5 naik atas, 40 tulis di bawah. Habis. Bawa turun, sifar. Bila sifar, kita tak boleh buat apa-apa. Kita naikkan sifar je. Kita tolak juga sifar, habis. Okey, setiap orang pekerja sambilan menerima sebanyak RM1,250. Okey, bagaimana dengan jawapan kamu? Ada masalah ke? Okey, alhamdulillah, bagus. Betul. Okey, kita pergi ke nombor 5. Boleh? Boleh kita bergerak sekarang? Okey, baik. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli sehelai jaket berharga RM239.50 dan seutas jam berharga RM240.40. Okey, duit dia ada tadi RM500. Lepas tu dia pergi beli jaket berharga RM239.50. Kemudian dia pergi beli jam lagi RM240.40. Kenapa cikgu tolak? Sebab dia kata kira baki. Jadi mari kita menulis soalan ni dekat petak kita. Cikgu tinggalkan letak titik dulu. Okey, RM500 duit yang dia ada. R besar, M besar. Kita ada nilai sen, kita tulis sebagai sifar. RM239.50. Okey, baik, kita tolak dulu lah yang ni. Baru kita tolak yang seterusnya. Okey, cikgu ambil warna merah. Sifar tolak sifar tak ada. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita pinjam dengan 5 tinggal 4. Bawa sini jadi 10. Kita pinjam lagi sekali tinggal 9. Bawa sini jadi 10. Pinjam lagi tinggal 9. Sini jadi 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 3, 6. 4 tolak 2, 2. R besar, M besar.
Okey, sekarang kita nak tolak lagi harga jam. Berapa ringgit harga jam? RM240.40 sen. Kita tolak dia ya. Sifar. Okey, bila kita nak menolak, okey, ingat balik. Jangan langgar kawasan atas sana. Kawasan sini saja kita menolak. Okey, baik. Sifar tolak sifar habis. Sifar 5 tolak 4, 1. Sifar tolak sifar, sifar 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, sifar. M besar, R besar. Okey, jadi bakinya ialah RM20.10. Okey, berapa baki dia? RM20.10. Betul tak jawapan kamu? Kalau betul, tanda right. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya? Okey, baik. Kita pergi ke nombor 6. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Pada hari Sabtu, kutipan derma menunjukkan RM3,127.90. Pada hari Ahad, kutipan berkurangan sebanyak RM564.50 berbanding pada hari Sabtu. Jadi masalah kita ialah kita kena kira hari Ahad dulu berapa jumlah kutipan, baru kita boleh kira jumlah. Bagaimana dengan ayat matematik? Okay, jadi kita kurung-kurungkan soalan boleh? Okey, baik. Kita tulis hari. Kalau ayat matematik dia sebenarnya hari Sabtu tambah hari Ahad sama dengan jumlah. Okey. Masalah kita ialah hari Ahad. Kita tak tahu jumlah dia berapa. Macam mana kita nak buat ayat matematik? Jadi, cikgu nak kita kira dulu hari Ahad. Okey, cikgu tulis hari Ahad sama dengan, kita kira sama-sama ya hari Ahad. Kurang daripada. Bila kurang maksudnya kita kena tolak. Okey, kita letak titik dulu. 90 sen. Okey, 127 harga di 3000 RM. Ini adalah hari Sabtu. Bila berkurangan kita kena tolak. Tolak berapa ringgit? RM564.50. Jadi kita nak tolak ni nak cari nilai hari Ahad. Jadi sifar 9 tolak 5 jadi 4. 7 tolak 4 jadi 3. 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam sini sifar. Sini jadi 12. 12 tolak 6, 6. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam. Sini tinggal 2. Sini jadi 10. 10 tolak 5, 5, 2. Jadi kutipan pada hari Ahad hanya 2563. Jadi jumlah kutipan kedua-dua hari itu ialah, jadi cikgu tulis dengan warna lain kat bawah ni, hari Sabtu. Berapa ringgit? RM3,127.90. Tambah hari Ahad. Berapa hari Ahad? RM2,563.40. Jadi berapa jumlah kutipan? Mari kita kira elok-elok. Hari Sabtu tadi berapa? Kira balik. RM3,127.90. Kita kena tambah dengan yang hari Ahad. RM2,563.40. Mari kita tambahkan. Sifar tambah sifar. Sifar 9 tambah 4 jadi 13. Tulis 3, 1 naik.
atas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9. 1 tambah 5, 6. 3 tambah 2, 5. R besar, M besar. Garis habis. Jumlah kutipan ialah RM5,691.30. Bagaimana dengan jawapan kamu kat sini? Kalau betul, jumlah hari Ahad dan jumlah hari Ahad, Sabtu dan Ahad. Okey, ingat murid-murid, matematik itu senang dan matematik itu menyeronokkan. Sangat menyeronokkan bila kita dapat jawapan. Jadi itu saja jawapan untuk muka surat 89 dan 90 buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.